Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung slot kedua kem bestari solat. Amali solat dari segi perlakuan bersama-sama saya Ustaz Muhammad Alif Muhammad Kasim. Perlakuan solat. Perkara rukun yang pertama dalam perlakuan solat adalah berdiri betul. Berdiri betul ni pula bagi mereka yang mampu. Kalau orang itu tidak mampu, seperti sakit ataupun orang yang istimewa, bolehlah solat dalam keadaan duduk. Kita tengok bagi orang lelaki, berdiri betul adalah tangan di sisi, dari sisi tepi ni, tangan di sisi ni. Yang perempuan macam tu juga. Ingat, perempuan hanya boleh nampak muka dan tapak tangan. Seterusnya, perkara sunat dalam perlakuan solat. Kedudukan tangan semasa takbiratul ihram. Murid-murid, tengok, bagi yang lelaki, tangan adalah sejajar ataupun selari dengan telinga. Ketiak dibuka, nampak? Bagi yang lelaki, ketiak dibuka. Bagi yang perempuan, kena rapatkan ketiak dan tidak boleh angkat tangan terlalu tinggi, sekadar di bawah, lebih kurang bawah dagu sahaja, ataupun berhampiran dengan bawah cuping telinga. Adalah perkara sunat kedudukan tangan selepas takbiratul ihram. Selepas kita angkat takbir Allahu Akbar, di manakah kedudukan tangan kita? Iaitu di sini, iaitu di bawah dada. Ini dada, ini pusat. Di bawah dada dan di atas pusat. Begitu juga dengan yang perempuan. Kita tengok seterusnya rukun ataupun perkara yang mesti ada dalam perlakuan solat kita adalah rukuk. Rukuk adalah seperti gambar yang tertera ini, iaitu belakang ni kena lurus. Kalau kita letak air dekat belakang ni, air tu tidak jatuh. Dan telapak tangan kita perlulah memegang lutut, kedua belah lutut kita. Dan mata kita perlulah memandang ke tempat sujud. I'tidal. Selepas rukuk, kita i'tidal, iaitu yang kita sebut Sami'allahu liman hamidah, dan bacaan dia Rabbana lakal hamd. I'tidal adalah rukun dalam solat, mesti ada. Kalau tidak ada, tidak sahlah solat kita. Tengok pada rukun yang seterusnya, iaitu sujud. Sujud mempunyai 7 anggota sujud. Okey, sujud mestilah dahi kena di tempat sujud. Hidung bukan anggota sujud, murid-murid ya. 7 anggota sujud adalah dahi yang pertama, kemudian kedua tapak tangan, dah 3 dah. Kemudian kedua lutut, dah 5. Kemudian hujung jari. Jari kaki ada 5, hujung jari kaki adalah anggota sujud 2 hujung jari kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. 7 anggota sujud. Dahi mestilah kena, dan 7 anggota tu mestilah kena di tempat sujud ataupun di lantai, supaya solat kita diterima oleh Allah. Adalah pada rukun yang seterusnya adalah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, kaki kanan kita mesti dah dilipat. Sekiranya tidak mampu, boleh lipat seperti ini sahaja. Ini bagi kedudukan lelaki dan perempuan. Solat dia pakai stokin untuk menutup aurat dia. Nampak kedudukan kaki dia, kita boleh tengok. Ini daripada sisi tepi, ini daripada sisi belakang. Kita tengok kalau sunat adalah duduk semasa tahiyat awal. Duduk semasa tahiyat awal sama seperti duduk antara 2 sujud. Cumanya ketika duduk tahiyat awal, kita ada lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itulah jari kita naik menundukkan isyarat 1. Sambung kepada duduk semasa tahiyat akhir. Ini adalah perkara rukun yang mesti ada dalam solat kita. Duduk tahiyat akhir, kaki kiri kita masuk celah ni, kaki kanan kita berdirikan dia. Nampak? Nampak seperti ini, di pandangan daripada depan, ni pandangan daripada belakang, kedudukan kaki kita. Sama juga dengan perempuan.
kaki dimasukkan, kaki kiri dimasukkan celah ni, bawah ni, kemudian kaki kanan kita lipatkan seperti ini. Kita perkara sunat dalam perlakuan solat adalah berpaling ketika salam, berpaling ke kanan adalah perkara sunat. Tengok cara bagaimana dia paling ke kanan, bagaimana dia paling ke kanan adalah perkara sunat di dalam solat. Ya, ini ada dalam solat subuh saja. Itu perlakuan kunut, doa kunut kita baca selepas kita i'tidal rakaat kedua dalam solat subuh. Ada bacaan dia nanti Ustaz akan kongsikan dengan kamu dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Rukun, iaitu perkara yang mesti ada dalam solat kita adalah tama'ninah. Apa dia tama'ninah? Tama'ninah itu adalah berhenti seketika sekadar sebutan subhanallah. Berapa lama sebutan subhanallah ni? Anggaran dia adalah 1 hingga 2 saat. Yang terbaiknya 2 saat lah. Contohnya kita daripada berdiri baca surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berhenti, kita tamak-ninah sebentar dalam keadaan dalam masa 2 saat. Baru kita rukuk. Allahu Akbar. Kita rukuk, tamak-ninah dulu. Subhanallah. Tak payah sebut subhanallah, tapi Ustaz nak cerita berkenaan dengan jarak masa dah lebih kurang 2 saat. Baru kita baca Subhanarabbil azim wa bihamdih, Subhanarabbil azim wa bihamdih, Subhanarabbil azim wa bihamdih. Tamak-ninah dulu, baru kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Tamak-ninah dulu, baru kita baca Rabbana lakal hamd. Tamak-ninah, berhenti seketika sekadar sebutan subhanallah. Kembali dari solat pada kali ini. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum. Jumpa lagi.